Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dikasihi sekalian, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Sebelum kita memulakan pengajian kita di dalam daurah bulan Ramadan, suka sekali saya ingatkan bahawa tidak lama lagi kita akan menyambut kedatangan Ramadan, yang merupakan salah satu daripada bulan-bulan yang mulia di dalam Islam, yang mana kemuliaan Ramadan ini datang baru. Dalam syariat Nabi-Nabi sebelum kita, kemuliaan pada bulan-bulan adalah pada 4 bulan-bulan haram. Asyharul Hurum, bulan Rajab, bulan Muharram, bulan Zulhijjah dan Zulkaidah. Tetapi apabila datangnya Islam, maka bulan Ramadan diangkat sebagai satu bulan yang baru, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkatan mengatasi bulan-bulan yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, di dalam Islam apabila sesuatu itu dimuliakan oleh Allah, maka padanya akan diberikan ibadat dan kewajipan. Dimuliakan umat Islam dengan Ramadan kerana di dalamnya ada puasa. Dimuliakan umat Islam dengan Ramadan kerana di dalamnya ada kewajipan untuk berpuasa. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, dalam bahasa Arab puasa diambil daripada kata saum. Sauma, atau jamaknya siyam. Yang mana dalam bahasa Arab saum atau siyam ini bermaksud al-imsak, iaitu menahan diri. Tahan. Kita pegang, tahan. Iaitu menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, iaitu makan dan minum. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan umat Islam ini pada tahun kedua hijrah untuk memulakan puasa Ramadan. Yang mana dalam sejarah, kata Imam At-Tabari, bahawa ketika mana Nabi SAW berada di awal-awal Islam, baginda berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu. Allah sebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, ditetapkan kepada kamu untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana umat-umat sebelum kamu. Fazaka saum, adapun saum yang dimaksudkan dalam ayat Al-Baqarah 183 itu bukan Ramadan. Walakin saum, tetapi saum atau puasa yang disebut dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah itu ialah puasa awal bulan, tengah bulan dan akhir bulan. Ini asal-asal sejarah puasa dalam umat Islam. Umat Islam ni asalnya puasa awal bulan, tengah bulan dan akhir bulan. 3 hari sebulan. Ini puasa umat-umat terdahulu. Kemudian Nabi SAW ketika mengutuskan Muaz bin Jabal ke Madinah, dan di sana didapati bahawa orang-orang Yahudi mereka turut berpuasa pada hari Ashura. Sehingga kan apabila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, maka Nabi SAW mengatakan bahawa wa nahnu, kita ni umat Islam adalah lebih berhak berpuasa pada hari Ashura daripada orang-orang Yahudi. Maka ketika itu difardukan pula bagi umat Islam berpuasa Ashura. Maka semua para sahabat berpuasa Ashura kerana ia adalah puasa fardu pada awal-awal Islam. Maka awal sejarah puasa fardu ni mula dengan puasa awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Kemudian puasa Ashura. Maka sehinggalah datang
perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Quran. Bahawa bulan Ramadan bulan yang padanya diturunkan Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam hujung ayat tersebut, faman syahida minkumus syahr, barang siapa yang mendapati anak bulan pada bulan tersebut, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Maka dengan turunnya ayat tersebut, kata Imam Al-Qurtubi, bermulalah kewajipan puasa Ramadan dalam sejarah umat Islam. Jadi puasa sejarah umat Islam ni ada 3. Satu mula dengan puasa awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Kemudian puasa Ashura. Ketiga baru mai puasa Ramadan, memansuhkan kewajipan Ashura dan kewajipan awal bulan, tengah bulan dan akhir bulan. Fayakuna, jadilah puasa Ashura dan lain-lain sebagai puasa tatawwu', puasa sunat. Jadi tatawwu'. Dan kata Al-Bara' bin Azib, kata Al-Bara' bin Azib, kama rawahu Imam Bukhari, sebagaimana yang disebut oleh Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari yang meninggal pada tahun 256 Hijrah. Kata Imam Al-Bukhari, diriwayatkan daripada Al-Bara' bin Azib bahawa para sahabat awal-awal puasa, mereka berpuasa hanya makan pada waktu maghrib. Kemudian apabila tidur, mereka tidak lagi boleh makan sampai esoknya maghrib pula. Jadi para sahabat Nabi SAW pada awal-awal Islam, kewajipan syariat dia tak macam ni. Adalah menjadi satu kehendak Allah untuk menjadikan syariat Islam itu ketat pada awal, ringan pada kemudian. Dia selalu macam tu. Dalam syarak Islam ni kita akan mendapati setiap kewajipan mula-mula ketat, lepas tu dia longgar. Sehingga kan para ulama fiqh membuat kaedah, apabila ketat satu urusan, maka dia akan dilonggarkan. Maka dalam fiqh, apa-apa perkara yang ketat, kita mesti longgar. Ittasa'a, diluaskan, dilepaskan. Maka sebab tu asal-asal puasa Ramadan zaman sahabat dulu, zaman Nabi dulu awal-awal, mereka puasa Ramadan daripada pagi, daripada terbitnya Fajar Shadiq. Fajar Shadiq ni maknanya subuh lah, masuk subuh, sampailah terbenam matahari, iaitu pada waktu maghrib. Fa'akalah, dan mereka pun boleh makan. Lepas makan buka puasa, masuk Isyak, sembahyang Isyak, dah, sudah. Faiza nama, bila tidur tak boleh makan dah sampai maghrib esoknya. Sampai maghrib esoknya, maknanya tak ada sahur. Tak ada sahur. Kemudian ada seorang sahabat Nabi nama dia Qais. Diriwayatkan seorang sahabat Nabi nama dia Qais bin Shirmah Al-Ansari. Qais bin Shirmah Al-Ansari. Dia ni puasa. Dia main puasa dekat-dekat maghrib. Dia tanya isteri dia, ada buka puasa tak? Ada makan tak? Isteri dia kata tak ada lagi, tunggu sat, pergi cari kurma. Pergi cari kurma atau cari makan. Lepas tu sementara tunggu isteri dia duk pergi cari makan ni, dia pun lena, tertidur. Sebab kaedah dalam awal-awal bulan Ramadan, kalau lena ya, kena tunggu esok pagi. Nak? Ni dalam riwayat ni dicerita Qais bin Shirmah ni Al-Ansari, dia pun nak buka puasa maghrib kan, so maghrib dia nak buka puasa. Tiba-tiba makanan tak ada waktu tu, isteri dia kata tunggu sat, nak kena cari makanan dulu. Dia kata tak apa, sementara tunggu isteri dia lena. Isteri dia mai dekat dia, waktu buka puasa dah habis, hang pula lena. Maka bila lena, dia tak boleh buat apa, dia kena tunggu sampai esok pagi. Esok pagi pula tunggu puasa, sambung puasa sampai maghrib, baru boleh buka. Hari kedua baru boleh buka. Maka di pertengahan hari esoknya, Qais bin Shirmah ni pengsan, kebulok. Siapa tahan?
puasa sampai 2 hari. Dia tak tahan, dia pun pingsan. Bila dia pingsan, maka turunlah ayat Al-Quran. Bila Nabi pun dapat tahu kata peristiwa itu berlaku, Allah SWT menurunkan ayat Al-Quran, uhilla lakum lailatul siyam, dihalalkan kepada kamu pada malam puasa, rafasu ila nisaikum, untuk kamu bercampur dengan isteri-isteri kamu. Kemudian turun pula ayat, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul qaitul abyad, makanlah, minum, boleh makan, boleh minum, sehingga jelas bagi kamu, yatabayyan, sehingga terang bagi kalian, al-qaitu abyad min qaitil aswad, sehingga jelas bagi kamu benang hitam, benang putih dari benang hitam, min al-fajri, iaitu pada waktu fajar. Maknanya para sahabat Nabi ni, mereka punya ikut puasa Nabi SAW. Awal-awal memang ketat, sampaikan mereka kena, kalau tertidur je, kena esoknya baru boleh makan, maghrib esok. Tetapi bila dah pengsan, Allah uji, umat tidak mampu nak melaksanakan ujian tersebut, Allah ringankan. Kenapa Allah tak ringankan dari awal? Kerana inilah kaedah tadarus yang diajar dan diturunkan oleh Allah. Allah Subhanahu Wa Taala menguji manusia dengan kadar yang dia mampu. Uji dulu, tak mampu barulah boleh diberi keringanan. Itu kaedah dalam Islam. Maka buat dulu, tak apa, buat dulu. Bila dah tak mampu, Allah akan berikan pertolongan, nusrah. Maka sebab itu kata para ulama, umat ini umat amal, umat bekerja, umat yang beramal. Buat dulu, jangan cakap banyak, buat dulu. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, buat. Tak mampu tak apa, tengah jalan nanti Allah bagi bantuan. Maka sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kata Imam Ibn Katsir, bahawa apabila turun ayat ini, maka diberikan keringanan kepada umat Islam dalam berpuasa Ramadan, dibolehkan makan pada waktu malam. Barulah lepas tu, lepas buka puasa, maghrib sikit, habis masuk Isyak, lepas Isyak pun boleh makan lagi. So adalah istilah moreh. Kita pun boleh moreh malam tu. Tidak dulu moreh pun tak ada. Sekarang ni lepas tarawih boleh moreh, lepas moreh boleh tidur, saat lagi sahur boleh makan lagi. Maka adanya ibadat yang dipanggil sahur. Maka sahur ini adalah satu keistimewaan bagi umat Islam, kerana pada umat-umat terdahulu tidak ada sahur. Maka sebab itu Nabi SAW memerintahkan kita bersahur. Kata Nabi, tasaharu, tasaharu, bersahurlah kalian, kerana sesungguhnya Yahudi dan Nasrani tidak melakukan sahur. Tidak ada sahur pada umat terdahulu. Sebab benda ni baru. Puasa Ramadan berbeza dengan puasa Ashura, berbeza dengan puasa-puasa lain yang dibuat oleh Yahudi sebelum ini. Umat Islam diberikan keringanan untuk bersahur pada waktu siang, waktu pagi sebelum subuh. Baik, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, maka para ulama telah menyebutkan bahawa hukum puasa Ramadan adalah merupakan qat'i, putus suatu rukun daripada rukun Islam, dan ia adalah merupakan rukun yang besar, yang mana puasa Ramadan ini dia datang dengan keistimewaan dan ibadat yang lengkap, iaitu bukan sahaja ada puasa, tetapi di dalamnya ada ibadat-ibadat yang lain yang berkait dengan puasa. Kerana dalam Islam, ibadat dalam Islam ni dia bergantung kepada 3 keadaan. Satu, kita panggil ibadat yang disebut sebagai ibadat umum. Tak ada sebab, tak ada ribut, tak ada angin pun boleh beribadat. Yang kedua, ibadat dalam Islam bergantung kepada masa. Masa. Yang ketiga, ibadat dalam Islam bergantung kepada tempat, lokasi. Apa ibadat yang bergantung kepada lokasi? Tawaf. Kita pergi Iran, kita tak tawaf. Kita pergi Iraq, kita tak tawaf. Kita pergi Mekah, kita tawaf kat Mekah, kerana di sana ada Kaabah. Maka tawaf ini ibadat yang dia taklid, dia berkait dengan muallaqah, dia ada berkait dengan
dengan Kaabah. So Kaabah ni hanya ada satu yang dalam dunia, iaitu di Mekah. Jadi para ulama menyebut bahawa ibadat dalam Islam ada 3 jenis. Satu jenis umum, tak ada sebab apa boleh ibadat. Contoh sedekah, contoh zikir, contoh doa, contoh solat sunat. Bila-bila pun boleh buat solat sunat mutlak. Tetapi di sana anak-anak yang dikasihi sekalian, kita ada ibadat yang dipanggil terikat dengan tempat, seperti tawaf. Tawaf ni wujud bila kita pergi Mekah, dia lokasi. Yang kedua, ibadat yang terikat dengan tempat, seperti tahiyatul masjid. Masuk masjid baru kita sembahyang sunat tahiyatul masjid. Masuk kelas kita tak buat tahiyatul masjid. Masuk rumah tak ada solat tahiyatul rumah, tak ada. Masuk masjid ada tahiyatul masjid, ada masyru' di situ. Maka yang ketiga adalah ibadat yang berkait dengan masa. Seperti solat 5 waktu. Solat 5 waktu berkait dengan masa. Solat zuhur, waktu zuhur. Solat asar, waktu asar. Solat maghrib, waktu maghrib. Solat hari raya, waktu hari raya. Solat qiyamul lail, waktu malam. Orang tak buat solat qiyamul lail waktu pagi, sebab dia berkait dengan masa dia. Begitu juga solat tarawih. Ada orang buat solat tarawih bulan Syawal, ada. Jom pergi masjid bulan Syawal, ada apa? Sembahyang tarawih kat masjid. Orang kata tak waras. Tarawih dibuat pada bulan Ramadan kerana ia terikat dengan masa. Jadi ini 3 jenis ibadat dalam Islam. Satu terikat dengan tempat, satu terikat dengan masa, yang satu lagi umum, bila-bila boleh buat. Maka sebab itu sahabat-sahabat, anak-anak, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, maka bulan Ramadan adalah bulan yang mulia kerana di dalamnya ada ibadat yang terikat dengan masa dia, iaitu tarawih. Yang kedua, ibadat yang ada dalam bulan Ramadan, zakat fitrah. Maka besarnya bulan Ramadan ni ada kewajipan lain dalam dia. Ada zakat fitrah dan ada tarawih. Dan di dalamnya juga ada qiyamul lail. Disunahkan qiyamul lail pada bulan Ramadan, dan qiraatul Quran, tadarus Al-Quran. Bahkan Jibril alaihi salam setiap malam turun pada bulan Ramadan untuk bertadarus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kewajipan puasa Ramadan ini berlaku kepada seluruh umat Islam apabila mereka memenuhi syarat-syarat yang disebut sebagai syarat wajib. Kalau tak cukup syarat ni, tak wajib lagi. Apa dia syarat wajib? Syarat wajib puasa Ramadan adalah yang pertama, Muslim. Syarat wajib puasa Ramadan ialah Islam. Al-Islam adalah merupakan syarat difardukan ke atas dia hukum hakam syarak. Wasani, yang kedua, syarat diwajibkan berpuasa Ramadan ialah bulugh. Bulugh ni balik. Orang Arab kata bulugh, balik. Mana-mana anak lelaki yang telah ihtilaf, telah mimpi, atau anak-anak perempuan yang telah didatangi haid, maka wajib ke atas dia berpuasa Ramadan. Maka puasa itu fardu ke atas dia, furidu alaihi. Tetapi kalau belum bulugh, belum baligh, nak puasa juga boleh tak? Fahiya sunnah, maka ianya sunnah. Siapa yang belum baligh, dia nak puasa Ramadan, maka bagi dia sunnah, pahala. Dan diberikan pahala kepada dia 2 jenis pahala. Satu pahala pada dia dan pahala pada mak bapak dia. Para ulama bersepakat bahawa anak-anak muslimin, anak-anak kaum muslimin yang belum baligh, apabila mereka melakukan kebajikan, bagi mereka pahala. Sabit dalam hadis yang sahih dalam riwayat Muslim, ada sahabat Nabi, dia dukung anak dia. Dia dukung anak dia atas kepala dia, atas leher dia lah. Dia buat haji atau umrah. Lalu fara'an Nabi SAW, dia nampak Nabi SAW, fasa'alah, lalu ditanya Nabi, ya Rasulullah, budak ni ada haji tak? Ada pahala tak haji? Atau budak ni ada umrah tak? Nabi kata ada. Nabi kata ada. Maknanya sah, ulama bersepakat sahnya ibadat yang dilakukan oleh anak-anak yang belum baligh. So anak-anak yang belum baligh, kalau dia buat ibadat dia sah.
Dan pahala bagi dia, budak tu dapat pahala. Dan bagi dia pahala, dan bagi dia pahala kepada ibu bapa dia. Sebab dia di bawah tanggungan mak bapak dia yang dorong dia, so depa pun dapat pahala. Wa amma asiman, tetapi ada pun dosa. Budak-budak yang belum balik, kalau dia buat dosa, fala isma alaih, dia tidak ada dosa. Mana-mana budak yang belum balik, dia pergi buat maksiat, pergi mengendak orang mandi, ataupun pergi curi barang, ataupun pergi melakukan perkara-perkara keji, maka tidak ada dosa bagi dia sebab dia belum balik. Maka dosa tu ke atas siapa? Ke atas ibu bapa dia atau wali dia. Maka sebab itu wali atau mak bapak berhak hukum dia, boleh pukul dia, boleh mendenda dia, mentakdik, mendidik dia. Sebab dia tak tanggung dosa. Yang berdosa adalah penjaga dia. Baik, jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, buluh cukup usia, yakni baligh, dia tak sebutlah berapa umur, setiap orang tak sama. Maka itu adalah syarat yang kedua bagi orang-orang yang wajib berpuasa dalam bulan Ramadan. Baik, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ma farq bainal wajib wal fardu? Apa beza antara fardu dan wajib? Ada beza tak? Kan orang duk sebut wajib, ada orang sebut fardu. Ada beza tak? Jumhur ulama tidak membezakan antara fardu dan wajib kecuali mazhab Hanafi. Jumhur ulama tidak membezakan antara fardu dan wajib illa Hanafi. Illa Hanafiyah. Mazhab Hanafi membezakan fardu dan wajib. Qalu, kata mereka, al-wajib, wajib ni adalah perintah-perintah yang datang daripada dalil yang zanni, dalil yang tidak qat'i, maka dia jadi wajib. Mana-mana perintah Allah, suruhan Allah yang terbina daripada dalil yang tidak qat'i, dalil zanni, maka itu adalah wajib. Mana-mana perintah Allah yang datang daripada dalil yang qat'i, daripada Quran dan hadis secara jelas, qat'i subut, maka itu disebut fardu. Jelas tak? So ada beza antara fardu dan wajib dalam mazhab Hanafi. Adapun dalam mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, fardu ke wajib sama, sawa. Jelas? Dia ada beza. Maka solat dalam mazhab Hanafi fardu. Solat dalam mazhab Hanafi fardu sebab kewajipan solat qat'i. Solat qat'i. Manakala ada kewajipan dalam mazhab Hanafi seperti zakat fitrah. Zakat fitrah bagi mereka tidak fardu tetapi wajib. Wajib sebab zakat fitrah dianggap datang dari dalil yang tidak qat'i tetapi berbentuk zanni. Ini teknikal lah. Jadi kita nak sebut kata bahawa kalau anak-anak belajar, kita belajar dalam fiqh ibadat dalam Islam, ada ulama bahagikan perbezaan antara fardu dan wajib. Sebenarnya samalah. Baik. Jadi fardu puasa atau kewajipan puasa wajib ke atas orang yang muslim, orang yang bulughh, yang sampai usia. Yang ketiga aqil, orang yang berakal. Diangkat kewajipan bagi orang-orang yang tidak berakal. Rufi'atil aqlam anis salasah. Diangkat pena, diangkat hisab ke atas 3 golongan. Orang yang gila sampai dia waras. Orang yang tidur atau pengsan sampai dia jaga. Para ulama menyebut orang yang tidak berakal tidak ada taklif ke atas dia. Dia tak perlu puasa. Sembahyang pun tak perlu. Tetapi kalau dia buat sah tak? Sah. Ustaz, tak wajib macam mana boleh sah? Sah. Sebagaimana sahnya nikah orang-orang gila. Kan orang gila? Dulu-dulu, untuk makluman tuan-tuan, dulu-dulu orang perempuan atau orang lelaki yang 3 suku, pernah dengar 3 suku? Dia tak buat nak betul sikit. Dulu mak bapak kalau ada anak 3 suku ni, mereka bagi nikah wawai. Bagi nikah wawai. Dulu-dulu lah, orang tua-tua dulu-dulu. Daripada mereka tambat ikat rantai kat rumah, mereka bagi kahwin. Biar lelaki dia rantai dia. Atau kalau dia lelaki, biar isteri dia jaga dia. Ini perangai orang dulu-dulu lah.
Jadi nikah orang gila ni sah atau tidak? Sah. Ibadat yang mereka buat sah, tetapi mereka tak difardukan, tak dibebankan. Itu beza dia. Mereka tak dipaksa dengan syarak, hukum hakam syarak. Tapi kalau mereka buat baik, sah. Pahala dapat. Cuma masalah lah, bila orang tak waras ni pergi kahwin, jadi masalah. Kadang-kadang dapat genetik, anak pun tak apa nak waras. Wallahu a'lam. Baik. Dapat penyakit-penyakit keturunan ni. Baik, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian. Jadi kita nak sebut bahawa yang pertama tadi Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, akil. Berakal. Maka sebab tu dalam Islam sangat menjaga akal. Islam tak bagi kita minum arak merosakkan akal. Islam tak bagi kita ekstrim dalam satu benda sampai merosakkan akal. Berzikir pun sampai duk gila, hu. Sampai duk menari pusing kepala sampai jadi macam tak waras sebab nak menjaga akal. Islam suruh kita huduk tenang. Islam suruh kita sakinah dalam keadaan bertenang supaya kita menjaga akal kita. Ini penting. Sebab kalau tak ada akal, tak ada kewajipan syarak. Maka sebab tu ada riwayat daripada Imam Abu Hanifah. Satu orang lelaki tanya Imam Abu Hanifah, dia kata, aku ni duk pergi sembahyang, tapi aku rasa wuduk aku tak sah. Akhirnya aku terjun dalam sungai. Aku selam, aku bangkit. Aku selam, aku bangkit. Adakah sah solat aku? Sebab lepas tu aku sembahyang pun aku rasa macam tak sah lagi. Kata Imam Abu Hanifah, kamu ni tak payah sembahyang lah. Dia kata, pasal apa? Sebab kamu tak waras. Orang yang buat kerja macam ni, orang yang tak waras. So hang tak payah sembahyang lah, hang bukan waras pun. So maknanya nak cerita bahawa pentingnya menjaga akal. Akal manusia boleh rosak kerana tiga benda. Satu, ekstrim. Buatlah benda apa pun yang ekstrim, rosakkan akal. Mencintai seseorang secara ekstrim, rosak akal. Membenci seseorang secara ekstrim, rosak akal. So jauhi ghulu. Ghulu merosakkan akal. Yang kedua, apa yang menyebabkan rosak akal? Yang merosakkan akal ialah tidak menjaga makan dan minum. Sebagaimana orang pergi minum arak, pergi makan dadah, pergi tibai benda-benda yang menghayalkan, boleh merosakkan akal. Dan yang ketiga, apa yang menyebabkan rosaknya akal? Merosakkan akal apabila sentiasa was-was, mengikut emosi dan perasaan. Dia boleh merosakkan akal. Maka sebab tu Nabi SAW menyebut, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Kerana marahlah orang gila. Orang jadi tidak waras. Baik, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kembali kepada puasa. Yang seterusnya ialah syarat bagi kewajipan puasa Ramadan setelah Muslim, setelah baligh, setelah berakal. Yang keempat ialah istita'ah. Apa makna istita'ah? Berkemampuan untuk puasa. Dia sihat tubuh badan. Dia sihat tubuh badan, dia boleh berpuasa. Dan kata para ulama yang seterusnya ialah tidak haid dan nifas. Tidak haid dan tidak nifas. Istita'ah ni maknanya dia bukanlah bermusafir, dia bukanlah sakit, dia bukanlah orang yang bekerja berat, dia bukanlah orang yang tak boleh nak puasa, dia boleh puasa. Ada kemampuan. Dan yang seterusnya ialah dia tidak haid dan tidak nifas bagi perempuan. Itu syarat dia. Baik, sesiapa yang melengkapi syarat ini, maka wajiblah ke atas dia atau fardulah ke atas dia untuk menunaikan puasa Ramadan. Baik, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita telah tahu banyak kali dah, bukan sekali kita puasa. Kita telah melalui pelbagai riwayat hadis yang kita telah baca tentang keutamaan-keutamaan Syahrul Ramadan. Tetapi hadis yang paling besar yang menyebut tentang keutamaan fi syahri Ramadan kama jaa anin Nasa'i, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, akhrajahu An-Nasa'i fi hadis an Abi Hurairah. Yang terbesar tentang keutamaan puasa Ramadan ialah yang disebut oleh Imam An-Nasa'i daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, iaitu hadis yang menyebutkan bahawa atakum Ramadan syahrul mubarak, atakum Ramadan syahrun mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah,
tuftahu fihi abwabus sama' wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatu syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurim. Iaitu yang berkata daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada kamu bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Dibuka bagi kamu pintu-pintu langit, pintu-pintu syurga dibuka. Diwajibkan berpuasa di dalamnya, dibuka pintu-pintu syurga dan ditutup pintu-pintu neraka. Maka keutamaan bulan Ramadan yang paling besar tercatat dalam hadis ini. Yang pertama, adanya kefarduan puasa, adanya ibadat puasa. Yang kedua, terbuka pintu langit, dibuka pintu-pintu syurga. Apa maksud dibuka pintu-pintu syurga? Kemaafan turun, rahmat turun, kebaikan turun. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Apa maksud? Kemurkaan ditutup. Hukuman ditangguhkan. Kemarahan Allah ditutup. Maka pada hari tersebut, dalam bulan tersebut, manusia diberikan kebebasan. Dan wa tughallu fihi maradatu syayatin, dan para syaitan dibelenggu. Syaitan-syaitan, godaan-godaan diikat. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin, dan pada malam itu terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, iaitu malam Lailatul Qadri. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, akhirnya Nabi kata, man hurima khairaha, siapa yang terhalang dari mendapatkan kebaikan pada bulan Ramadan dan malam Lailatul Qadar ini, faqad hurim, maka dia memang tak ada harapan, memang jenis dihalang daripada dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat An-Nasai dengan sanad yang sahih. So daripada hadis ini, kata para ulama, ini adalah hadis pokok dalam banyak-banyak fadilat Ramadan. Hak ni paling kemah, hak ni paling dahsyat. Cerita pasal buka pintu langit, tutup pintu neraka. Cerita pasal ada Lailatul Qadar, cerita pasal ikatnya syaitan, bahawa dalam bulan ini kebaikan sentiasa turun menurun secara mencurah-curah. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, para ulama membuat kesimpulan. Nak pendekkan masa, para ulama membuat kesimpulan keutamaan Ramadan terletak pada 5 perkara yang tak ada pada bulan-bulan lain. Iaitu yang pertama, kebaikan di dalamnya digandakan. Buat benda dalam bulan Ramadan ni, kebaikan dia digandakan. Apa yang digandakan kebaikan di dalamnya? Kata para ulama, barang siapa yang melakukan ibadat dalam bulan Ramadan, digandakan pahalanya daripada bulan-bulan lain. Itu nombor satu. Buat amalan sunat pada bulan Ramadan, diberikan pahala seperti amalan fardu. Sebagaimana hadis tentang keutamaan melakukan umrah dalam bulan Ramadan. Umrah dalam bulan Ramadan seperti haji, dapat pahala haji. Sebab tu orang berlumba-lumba nak pergi buat umrah dalam bulan Ramadan, dapat pahala haji. Yang pertama, keutamaan pahala, yang mana pahala digandakan dalam bulan Ramadan. Yang kedua, yang tidak ada dalam bulan-bulan lain, iaitu ditutup kemurkaan Allah. Bulan ni keburukan ditutup. Ditutup kemurkaan Allah, ditutup pintu neraka, ditutup hukuman pada bulan ini. Azab tak ada bulan ni, ditutup. Dan termasuk ditutup dalam bulan ini syaitan, diikat para syaitan. Syaitan-syaitan diikat. Ini dua yang tak ada dalam bulan lain. Bulan lain mana ada syaitan kena ikat. Yang ketiga, kata para ulama, yang tak ada pada bulan lain, iaitu diberikan rahmat. Digandakan lebih daripada bulan-bulan lain. Rahmat dalam bulan ni digandakan. Rahmat kepada orang susah dalam bulan ni. Orang susah dapat apa? Dapat zakat. Orang susah dapat sedekah. Orang susah diajak berbuka puasa. Orang susah diberikan pelbagai kelebihan dalam bulan Ramadan. Mai bulan Ramadan, anak-anak yatim, budak tahfiz, oi, senang bulan Ramadan. Banyak orang sponsor. Kan? Ada kawan saya cerita, dia buat apa? Kutipan dalam bulan Ramadan tu,
cukup nak sara tahfiz dia ataupun dia punya anak yatim dia sepanjang tahun. Dia kata budak-budak anak yatim di sekolah dia bulan Ramadan ni lah depa kena jadi depa naik bas coaster tu, angkut pergi rumah banglo sana buka puasa. Syok budak-budak ni. Tapi bulan Ramadan je lah. Baik, tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, kita nak cerita bahawa dalam Islam mainnya rahmat banyak bulan Ramadan. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata para ulama, yang tak ada dalam bulan lain yang diberikan keistimewaan pada bulan Ramadan ini adalah adanya Lailatul Qadri, Lailatul Qadar. Bulan lain tak ada, bulan ni je ada Lailatul Qadar. Baik, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kata para ulama, tidak ada bulan ataupun tidak ada waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala himpunkan padanya kewajipan ibadat melainkan bulan Ramadan. Dalam dia ada puasa, dalam dia ada solat, dalam dia ada qiraah, ada baca Quran, dalam dia ada sedekah dalam dia, ada zakat fitrah, dan dalam dia pula ada kelebihan-kelebihan yang lain seperti ibadat sahur tu pun dijadikan ibadat. Lepas tu di dalam tu pula ada ibadat-ibadat yang kecil-kecil. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang sangat-sangat istimewa, seperti di dalamnya ada waktu ibadat yang disebut sebagai i'tikaf. I'tikaf ni tuan-tuan bulan lain tak ada. Bukan tak ada, ada, kita boleh pergi masjid i'tikaf, tapi orang tak buat bulan lain. Dan dia tidak disyariatkan seperti mana disyariatkan pada bulan Ramadan. Kerana Nabi SAW, adapun Nabi SAW pada bulan Ramadan akan beriktikaf di masjid, dan bila masuk 10 malam terakhir, Nabi tak keluar dari masjid. Dan Nabi mengikat kain dia, memberi isyarat. Nabi tak bersama dengan isteri-isteri dia, menumpukan pada ibadah, tak keluar masjid. Apa nak iktikaf? Iktikaf dalam bahasa Arab bermaksud duduk menetap di satu tempat. Atau kembali ke tempat itu setelah pergi. Maknanya kalau kita duduk iktikaf di masjid, bermaksud kita menjadikan masjid itu sebagai tempat marji', tempat rujuk kita. Bila pergi mana-mana pun nanti balik kat situ juga. Maka para ulama membolehkan orang yang iktikaf bekerja, boleh, tak ada masalah. Tapi dengan syarat balik kerja pergi masjid, bukan pergi rumah. Jadi bawa baju kerja, bawa sedekah kat masjid. Jadi makna kata bila duduk masjid, pagi nak kena pergi cari nafkah, okey, pergi kerja. Balik kerja, balik ke masjid, bukan balik rumah. Balik rumah nak ambil barang boleh, tapi tak boleh duduk lama. Mesti lebih lama masa di masjid, itu syarat dia. Dan iktikaf ini terbatal apabila berlakunya jima', hubungan seksual suami isteri. Selain daripada itu, iktikaf tidak batal, boleh sambung iktikaf. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, semua ibadat ini berlaku pada bulan Ramadan. Dia tak ada pada bulan lain. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, maka kita telah bincang tentang syarat wajib puasa Ramadan. Sekarang kita masuk tentang rukun atau arkan puasa Ramadan. Rukun puasa Ramadan ni tak banyak, sikit je. Kata para ulama, rukun puasa Ramadan ni dia cuma ada berapa saja, iaitu yang dikatakan rukun ni. Apa makna rukun? Para ulama menyebutkan bahawa apabila disebut rukun ni tiang. Rukun ni satu yang duduk dalam ibadat tu sendiri. Apa beza rukun dengan syarat sah? Biasa orang duk tanya, apa beza rukun dengan syarat sah? Syarat sah, dia bukan ibadat tu, dia sebelum masuk ibadat. Macam syarat sah solat ialah wuduk. Wuduk bukan solat, tetapi sebelum solat kena ada wuduk. Maka syarat sah, dia sebelum ibadat tu nak buat. Sebelum nak buat ibadat tu, maka kita panggil syarat sah. Perkara-perkara yang perlu dilakukan untuk menjadikan ibadat tu boleh didirikan, itu dipanggil syarat sah. Adapun rukun, arkan, rukun ini adalah inti ibadat tu sendiri.
Maknanya kalau tak buat rukun ni, ibadat tu tak didirikan. Itu maksud dia. Maka kata para ulama, rukun puasa ni sebagaimana yang disebutkan ada 3 saja. Ada 3 saja. Yang pertama ialah an-niyah, niat. Rukun puasa ni dia kata niat kan. Maka dalam masalah niat ini ada 2 pendapat. Satu niat setiap malam, satu lagi niat sebulan terus. Kita nak ambil yang mana satu? Para ulama menyebut, apa makna niat? Niat ni dalam bahasa Arab qasdun, menyatakan tujuan. Jadi para ulama mengatakan bahawa apabila puasa Ramadan hendak didirikan, maka syarat atau rukun yang pertama yang mesti dilakukan oleh anak Adam, oleh para mukallaf, ialah berniat. Dan niat itu mesti dilakukan pada malam hari sebelum berpuasa. Kalau pagi dah tak boleh, kena malam hari sebelum berpuasa. Dan para ulama terbagi kepada 2 pendapat. Satu, niat setiap malam, dan ini adalah pendapat jumhur. Jumhur mengatakan niat mesti buat setiap malam. Tiap-tiap malam kena niat. Sama ada kita nak baca bahasa Melayu, sahaja aku berpuasa pada esok hari, puasa Ramadan lillahi ta'ala, atau kita nak baca bahasa Arab, nawaitu sauma ghadin, aku nak puasa pada esok hari, nawaitu, aku berniat. Atau kita nak baca bahasa Inggeris, I wish to perform Ramadan fasting tomorrow lillahi ta'ala. Okey, no hal. Atau kita nak bahasa Jepun, tomoko, wah bola kan. Kan tak reti bahasa Jepun. So maknanya sama ada kita nak sebut bahasa Jepun, kita nak sebut bahasa Siam, bahasa Arab, no problem. Budaya kita di tanah Melayu, anak-anak dididik cakap Arab, dididik berniat dalam bahasa Arab. Itu budaya, bukan agama. So tak payah duk ajak anak kita nawaitu. Kalau kata depa tak reti nak sebut nawaitu, puasa tak sah? Tak, puasa sah. Niat dalam bahasa Melayu, dalam bahasa kita. Tetapi mengajar anak kita nawaitu dalam bahasa Arab, bagus. Membiasakan mereka dengan bahasa Arab. Kalau boleh bukan nawaitu saja, ajak semua benda dalam bahasa Arab. Takallam bil lughatil arabiyyah fil bait. Cakap bahasa Arab dalam rumah, lagi bagus. Nak sebut dekat tuan-tuan bahawa yang pertama niat. Setiap malam, pendapat jumhur. Jumhur kata setiap malam. Manakala dalam mazhab Maliki mengatakan bahawa boleh berniat sebulan terus. Boleh melakukan niat sebulan terus. Maknanya bila mai bulan Syaban, 30 Syaban, esok nak masuk Ramadan, malam ni malam Ramadan, esok 1 Ramadan, esok pagi kita pun niat. Sahaja aku berpuasa Ramadan, 30 Ramadan lillahi ta'ala. Dalam mazhab Maliki sah puasa dia. Esok pagi tak payah niat dah. Esok malam tak payah niat dah. Lusa, tulat tungging, tak payah niat. Sebab kalau dia mazhab Maliki, niat 30 malam sudah dikira sah. Jelas? Manakala fuqaha Syafi'iyah mengatakan bahawa perlu niat setiap malam, kerana ada istilah yang dalam ilmu fiqh dipanggil tabyid an-niyah. Tabyid an-niyah. Tabyid an-niyah tu apa? Dalam bahasa kita memabitkan malam. Memabitkan niat, maknanya meniat waktu malam. Tabyid an-niyah. Dia kena pasang niat waktu malam. Itu syarat dalam mazhab Syafi'i dan jumhur. Kenapa mereka buat macam ni? Bukan mereka saja, mereka ada hujah. Hujah mereka dalam hadis Nabi SAW. Man lam yubayyiti siyam, man lam yubayyiti siyam qabla tulu'il fajri fala siyama lahu. Diriwayatkan daripada Hafsah mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, man lam yubayyitis siyam, barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum tidur, sebelum malam, qabla tulu'il fajri, sebelum terbit matahari, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa bagi dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, An-Nasai, Ahmad dan lain-lain. Maka berhujah kepada hadis Nabi yang mengatakan siapa yang tak berniat waktu malam, maka tidak ada puasa bagi dia.
para ulama jumhur mengatakan kena niat waktu tu malam, tiap malam. Manakala sebagian ulama dalam mazhab Maliki juga ada dalil, ada pendapat mereka yang membolehkan niat pada waktu malam itu cuma sekali, mencukupi untuk seluruh malam, sekali sebulan. Ya, ya. Jadi itu adalah niat puasa bagi puasa sunat, bukan puasa fardu. Ulama membezakan. Jadi para fuqaha ada yang menggunakan hadis Aisyah, hadis yang sahabat kita sebut tadi, ada Nabi SAW, keadaan Nabi balik rumah tak ada makan. Bila Nabi balik rumah tak ada makan, Nabi pun baru berniat pada siang hari. Hadis itu adalah hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah dalam riwayat Muslim. Maka kata para ulama, hadis itu dikhususkan oleh para ulama kepada puasa sunat, puasa nafilah, puasa sunat, bukan puasa fardu. Adapun puasa fardu tertakluk kepada riwayat lain daripada hadis Tirmizi tadi yang mewajibkan niat, dipanggil tabiid an-niyah, meniatkan pada waktu malam. Itu kena faham kaedah. Baik. Jadi kita boleh pilihlah nak niat sebulan ataupun tiap malam. Yang lebih tepat adalah tiap malam. Tetapi cadangan saya buat dua-dua lah. Jadi kita selesai. Jadi kita buat dua-dua, maknanya malam tu kita niat sebulan dan kita niat tiap malam. Ada kalau kita terlupa, kita dah ingat kita dah pernah niat 1 bulan. So selesai masalah ni. Baik, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, adakah niat itu perlu dilafazkan? Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hazihi sanati lillahi ta'ala. Perlu tak kita lafaz? Tak perlu. Niat makanuha fi qalb, tempat dia adalah hati. Mahaluha fil qalb, tempat duduk niat adalah hati. Niat adalah hati saja. Baik, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kalau orang kata ustaz, niat ni kena baca kuat-kuat, tak baca kuat-kuat saya lagi Wahabi. Sudah. Yang ni masalah orang kita, mereka tak faham, mereka cepat nak label. Ada benda yang kita tak setuju dengan apa Arab Saudi buat. Apa yang Arab Saudi buat tak semua betul. Kita kena tegak mana yang salah. Tapi kita nak kata jangan pula kita tolak mana hak bagus. Hak mereka buat betul, kita kena kata betul lah. Sebagai contoh, para ulama Hanafi dan ulama Hambali sendiri mengatakan menguatkan niat, membaca niat secara lafaz itu adalah makruh. So bukan Wahabi, Hanafi. Kalau orang tanya ni Wahabi ustaz, bukan Wahabi, Hanafi. Bukan Wahabi, Hambali. Kerana mazhab Hambali dan mazhab Hanafi mengatakan mengeraskan niat, menguatkan bacaan niat puasa makruh, menyalahi sunnah. Mereka kata makruh. Mazhab Syafi'i kata sunat. Mazhab Syafi'i kata sunat supaya menguatkan keazaman. Jadi di sana ada perbezaan pendapat. So siapa nak niat kuat-kuat, niatlah kuat-kuat. Siapa nak niat slow-slow, niatlah slow-slow. Tak ada hal, jangan bergaduh dah. Jangan bergaduh. Rugi bergaduh. Kan? Islam tak ajak kita bergaduh. Jadi jangan kata benda-benda yang tak elok ke orang. Kalau orang yang berjenis niat pelan-pelan ni, jangan kata dia Wahabi, kata kat dia Hanafi. Dia Hanafi, tak pun Hambali. Jenis orang yang kuat-kuat ni, kita jangan kata kat dia ni Sufi. Jangan, kata kat dia Syafi'i. Kan? Baik. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, bagaimana orang yang berniat tiba-tiba dia tertukar niat. Dia dah niat dah nak puasa Ramadan, tiba-tiba dia kata tak jadilah nak puasa. Aku tak jadi nak puasa lah sebab aku ingat nak bermusafir. Maka batal tak puasa dia? Jumhur ulama mengatakan batal. Batal. Bertukarnya niat, maka jumhur ulama mengatakan batal. Dalam mazhab Hambali pun sama, dia pegang kaedah wa man nawa al-iftar, siapa yang berniat nak buka puasa, aftar, maka dia pun dianggap terbuka. Siapa yang niat nak buka puasa, dia anggap terbuka puasa dia. Baik. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita balik kepada pendapat kita tadi, yang perbahasan kita tadi tentang fardu ataupun rukun puasa Ramadan. Rukun ni yang pertama niat, yang kedua ialah
al-imsak. Rukun puasa Ramadan yang kedua ialah al-imsak. Apa dia al-imsak? Menahan diri daripada makan dan minum dan melakukan al-muftirat, melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Makan dan minum dan melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, seperti jima, seperti muntah dengan sengaja, ambil jari jolok dalam kangkung, jolok sampai muntah, batal puasa. Adapun muntah tanpa sengaja, kan, kita pergi masjid, duduk sebelah kawan-kawan kita yang baru balik daripada kerja kontrak, kan, peluh yang hangit yang peluh, kan, ataupun kita pergi toilet, sekali toilet orang tak flush, ada ketui mah dalam toilet, tengok-tengok muntah. Apa hukum puasa? Puasa sah, sebab bukan sengaja. Ghairi muta'amidan, dia tak sengaja. Kalau muta'amidan, dia ambil jari dia jolok-jolok kangkung, maka puasa dia batal biittifaq para ulama. Baik, sahabat-sahabat yang dikasih sekalian, jadi para ulama sebut kaedah dalam puasa ni, dia kata yang pertama adalah niat, yang kedua adalah al-imsak. Jadi apa makna imsak ni? Imsak ni ialah menahan diri. Dia tak boleh makan, dia tak boleh minum dan tak boleh buat benda-benda yang membatalkan puasa. Tahan. Selagi mana dia menahan diri dia, puasa dia sah. Itulah puasa. Bagaimana dengan orang yang tidur? Ini ada masalah fuqaha ni. Tidur. Orang yang tidur daripada awal pagi tidur sampai maghrib baru jaga. Azan-azan ni dan jaga, menguap. Baru makan. Para ulama mengatakan puasa dia batal. Puasa dia batal. Ulama berbeza pendapat, jumhur mengatakan batal. Sebab dia bukan dianggap tidur lagi dah, dia anggap pengsan. Pengsan batal puasa. Pengsan batal puasa. Orang pengsan batal puasa. Tidur tak batal, pengsan batal. Baik, para ulama kemudian menyatakan bahawa rukun yang ketiga, satu tadi niat, yang kedua imsak, yang ketiga berpuasa mengikut waktunya, menepati waktu. Maknanya dia berpuasa daripada terbit fajar sampai terbenam matahari, maka sah, tertegaklah puasa Ramadan dia, tertegaklah rukun puasa dia. Mana kata siapa yang puasa matahari dah terbit, matahari dah terbit, dia tak puasa lagi, dia baru nak start puasa, baru tengah duk makan Maggi lagi, nak habiskan kuah, kuah sedap duk hirup lagi, matahari dah terbit dah, dah masuk waktu duha, okey dah kenyang lah, baru berhenti makan, baru nak start puasa. Tak boleh, kerana puasa ada waktu yang ditetapkan. So syarat rukun yang ketiga mengikut waktu dia, mengikut waktu dia. Jadi para ulama telah menetapkan bahawa nak puasa mesti kena ikut waktu. Ikut waktu dia. Sama dengan berbuka puasa. Buka puasa waktu maghrib. Apabila ghurubis syams. Ghurubis syams tu terbenam matahari. Tiba-tiba dia kata terbenam matahari dah. Kan? Ada orang yang dia buka puasa awal. Dia tak tahan, dia kata pukul 6. Pukul 6 ni kita dah puasa lama dah ni, daripada pagi tadi sampai sekarang pukul 6. Dah lewat dah ni, boleh dah buka kot. Majoriti dah ni. Kita puasa lagi purata, lagi banyak puasa dari tak puasa. So kita buka puasa. Tak boleh. Selagi belum sampai waktu dia, puasa dia tidak sah. Baik. Sahabat-sahabat yang dikasih sekalian, bagaimana orang yang berbuka puasa ghalat ataupun akhta', qataan, tersilap buka puasa? Ia pernah berlaku zaman Nabi SAW. Dalam hadis yang sahih, Nabi dan para sahabat berpuasa. Mereka pun puasa. Tiba-tiba awan gelap. Awan gelap. Awan gelap. Maka Nabi dan para sahabat pun buka puasa. Sekali lepas makan apa semua, tiba-tiba awan pun cerah balik. Awan cerah balik. Dia berlalu balik awan tu. Mai matahari balik. Sahabat pun tengok Nabi, Nabi tengok sahabat. Lalu Nabi kata, sesungguhnya itu adalah rezeki dari Allah. Dah makan, makanlah. Kita tak sengaja. Teruskan puasa.
Sambung puasa balik. Adakah puasa mereka batal dan perlu qada? Tidak batal dan tidak qada. Boleh teruskan puasa. Sebab itu tidak sengaja. Ghair muta'amidan, tak sengaja. Maka kata para ulama, khata' wan nisyan. Khata' wan nisyan, tersilap dan terlupa. Ketika berpuasa makan minum ketika berpuasa, kerana khata' wan nisyan, kerana tersilap dan lupa, maka harus tidak membatalkan puasa. La tubtilus siyam, tidak membatalkan puasa. Jelas? Maka sebab itu ada dua adab bila kita nampak orang makan minum waktu puasa. Kita tunggu dia habis dulu. Kawan tu makan sambil belacan, tengah duk makan sambil belacan. Woi, tak puasa. Allah. Lepas tu dah teringat. Nak minum air tak boleh dah. Sambil belacan dalam tekak. Allahu akbar. Tercekik dia. Dia bila orang makan waktu bulan puasa, mungkin sebab lupa. Sebab tu dalam Islam kita diajar untuk bersifat husnuzan, sangka baik. Macam mana orang Arab Badui kencing dalam masjid, Nabi bagi habis kencing dulu. Kaedah fik dia, Nabi bagi habis kencing dulu. Orang Arab Badui tu kan, dia tengah kencing, kalau Nabi sergah dia, Nabi suruh dia berhenti, ataupun Nabi biar para sahabat nak terekam dia, dia lari satu masjid, habis bercecek ayat kencing. Nabi kata da'hu, tinggalkan dia, bagi dia habis tu. Dia dah habis kencing, baru Nabi tegur dia. Nampak, itu kaedah. Maka dalam bulan Ramadan sama, kaedah para ulama membuatkan satu kaedah manhaj. Dalam agama ni kita mudah. Kalau ada orang makan minum waktu bulan puasa, tunggu dia habis dulu. Kita nak tangkap lala tu juga, biar nampak bukti ni ada coklat kat pipi ni. Dah bagi dia habis makan dulu, kunyah dulu, telan dulu. Minum. Dia dah minum kenyang, dah kenyang dah. Nak isap rokok sebatang, rokok tak boleh. Dah makan, dah minum dulu, okey, relax, duduk sini, dengar. Kamu berpuasa. Bulan ni bulan puasa, kenapa kamu makan? Allah, saya terlupa, saya tak ingat. Tak ingat tak apa, itu rezeki. Jelas tak? Itu rezeki. Maka ini kaedah dalam Islam. Tengok, fikir dulu sebelum kita nak tengok. Okey? Ini kawan kita tengah makan biji apa? Biji durian tu dah. Tengah duk makan apa biji apa ke telan nak minum air, tiba-tiba kita kata, puasa, jangan minum. Allah dah tengah lah tekak ni, macam mana? Mampus dia. Maka sebab itu kaedah dalam Islam kena faham. Baik, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita dah bincang tentang fardu puasa dari sudut rukun dan syarat sah, syarat wajib. Maka kita ambil pula pada syarat sah bulan Ramadan. Apa dia syarat sah dia? Maka kata para ulama, syarat sah puasa Ramadan ni simple je. Apa dia syarat sah dia? Yang pertama, syarat sah dia ialah sama macam syarat wajib, iaitu ada niat dan Islam. Berlaku pada orang yang niat dan Islam, suci daripada haid dan nifas, dan dia berpuasa pada waktu yang dibenarkan puasa. Itu syarat sah. Sama macam rukun, sama macam syarat wajib. Baik, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, mubtilis siyam, pembatal puasa. Dalam masalah puasa ni, para ulama mengatakan bahawa syariat Islam ini dia berbeza dengan syariat agama-agama lain. Kerana Nabi SAW telah menegaskan. Allah menyebut dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutuskan engkau melainkan membawa rahmat ke seluruh alam. Dan Nabi sebut dalam hadis yang lain, Nabi kata, "Yasiru wa la tu'assir." Permudah, jangan persusah. "Wa basyiru wa la tunazzir." Bagi kabar gembira, jangan duk takut-takutkan orang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kalau kita kaji kaedah manhaj menurut sunnah, fiqh kita yang dibuat pada hari ini dengan Nabi sangat jauh beza. Jauh beza. Nabi SAW, baginda diutuskan untuk memudahkan. Ada sebuah hadis
Ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Seorang sahabat dia mai dekat Nabi bulan Ramadan, tengah siang-siang Ramadan, dia mai dekat Nabi, "Ya Rasulullah, ihtaraqat." Dia mai kat Nabi, duk menjerit kat Nabi, "Ya Rasulullah, ihtaraqat." Dia kata terbakar, terbakar. Atau dalam riwayat dia kata halakat, dah musnah. Apa benda musnah ni? Ada seorang sahabat dia mai kat Nabi, dia kata ihtaraqat, dah terbakar. Ada seorang lagi mai kat Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, halakat." Dalam riwayat lain sebut halakat. Atau dia kata halaktu, aku dah binasa. Kata Nabi SAW, malak, apa hal hang ni? Hang ni pahal. Dia kata, "Ya Rasulullah, aku tadi telah mendatangi isteri aku, telah melakukan hubungan seksual dengan isteri dia pada bulan Ramadan, hari siang." Dia pergi buat hubungan seksual, hubungan suami isteri dengan isteri dia pada bulan Ramadan, hari siang. Yang mana ia diharamkan, dilarang dalam Al-Quran, dalam hadis, dilarang oleh Allah dan Rasul. Maka kata Nabi SAW, maka kamu perlu membebaskan seorang hamba. Fatahriru raqabah, bebaskan seorang hamba. Dia kata, "Ya Rasulullah, aku tak ada hamba, aku ada tengkuk aku ni ya." Riqab ni dalam bahasa Arab tengkuk. Hamba tu diumpamakan dengan tengkuk, maknanya orang yang kita pegang tengkuk dia. Dia kata tengkuk orang lain tak ada, hamba-hamba aku tak ada, aku ada aku seorang kan. Maka kata Nabi SAW, "Fasiyamu syahrain mutatabi'ain." Fasiyamu syahrain mutatabi'an. Kamu kena puasa 2 bulan berturut-turut. Dia kata, "Aku tak mampu. Falam akdir, aku tak mampu nak puasa 2 bulan berturut-turut," kata sahabat ni. Nabi kata, "Kalau begitu kamu perlu memberi makan 60 orang fakir miskin." Bagi makan 60 orang fakir miskin. Maka kata sahabat ni, "Ya Rasulullah, aku tak mampu juga nak bagi makan orang. Kerana aku ni sendiri miskin." Maka Nabi suruh dia duduk. Nabi senyum, Nabi suruh dia duduk. Duduk. Nabi suruh duduk. Tuan-tuan, orang yang berbuka puasa dengan sengaja pada bulan Ramadan berdosa atau tidak? Berdosa. Yang lebih berdosa dan lebih berat hukuman dia bukan saja berbuka puasa, melakukan hubungan seksual dengan isteri pada bulan Ramadan. Kena bebaskan hamba. Kena puasa 2 bulan berturut-turut, kena memberi makan fakir miskin 60 orang. Berat dosa dia. Berat hukuman dia. Tetapi tengok Islam ni kalau faham manhaj, metodologi Islam, dia makin ketat, makin longgar Islam. Apa yang berlaku dalam riwayat yang lain, diceritakan latar belakang kisah ni. Ada seorang lelaki, waktu siang bulan Ramadan, dia tak tahan dengan isteri dia, dia mendatangi isteri dia. Tuan-tuan kena faham, masa bulan Ramadan, awal-awal dalam bulan Ramadan, suami isteri tak boleh bersama. Sebulan tu tak boleh bersama langsung. Mula-mula kan Allah sebut tadi, siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan, dia puasa, dia hanya boleh buka pada esok hari. Kalau malam tu dia tertidur, lepas maghrib dia tertidur, atau lepas maghrib dia tak makan, dia tak boleh makan sampailah hari esok maghribnya yang seterusnya. Sehinggalah diberi rukhsah, diringankan oleh Allah. Dan diberi rukhsah untuk laki bini bercampur pada waktu malam. Kejadian ini berlaku sebelum laki bini boleh bersama waktu malam bulan Ramadan. Jadi nak cerita bagi sahabat ni, dia terlajak dengan isteri dia waktu siang bulan Ramadan, maka dia pun jadi takut. Maka dia ajak kaum dia ajak adik-beradik dia, keluarga dia, masyarakat dia, jom pergi jumpa Nabi, tolong aku jumpa Nabi, mengadu masalah ni dengan Nabi. Mereka semua takut. Mereka kata, ini hang yang cari pasal, hang pergi jumpa seorang-seorang. Mereka kata kat dia, hang cari pasal dengan Nabi, hang cari pasal pergi datangi isteri bulan Ramadan, kamulah pergi jumpa Nabi seorang-seorang, kami tak mau.
Tak pasal-pasal kalau kami jumpa Nabi, sat lagi turun ayat Quran, turun lagi hukuman dekat kita, lagi susah kita. Nampak tak? Orang semua menakut-nakutkan dia. Takut kena hukum, takut sekali lagi Allah murka, Nabi murka dan sebagainya. Kalau kita pergi jumpa Nabi ramai-ramai, sekali lagi kes ni akan menyebabkan kita diturunkan beban syariat baru. Akhirnya dia pun pergi jumpa Nabi, dia mengadu dekat Nabi apa yang dia dah buat, dan dia kata aku bersedia menerima apa saja hukuman. Maka kata Nabi SAW kepada dia, merdekakan hamba. Dia kata tak mampu. Berpuasa 2 bulan betul-betul, dia kata dia tak mampu, dia dah tua. Dah tua pun semangat lagi. Dia dah tua. Lepas tu Nabi kata kalau begitu bagi makan fakir miskin 60 orang. Dia kata dia tak mampu, dia pun miskin. Sambung pada hadis yang riwayat Al-Bukhari dan Muslim tadi. Nabi suruh dia duduk, dia pun duduk. Kemudian datang satu orang sahabat bawa makanan. Bawa kurma dan sebagainya, bawa buah-buahan, makanan. Maka Nabi suruh sahabat yang duduk ni, yang melakukan kesalahan dalam bulan Ramadan ni, ambil makanan ni, pergi bagi dekat orang susah. Lalu dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, setahu aku, seingat aku, di Madinah ni tak ada orang lebih susah dari aku. Dia kata, ya Rasulullah, kat Madinah ni adakah orang lagi susah dari aku? Maka Nabi pun gelak sampai nampak nawajis, nampak gigi geraham Nabi. Nabi gelak sampai nampak gigi geraham. Lalu Nabi kata, bawa balik makanan ni, makan dengan anak bini hang. Nampak tak tuan? Kalau macam tu tak boleh buat apa, ambil makanan ni, pergi makan dengan anak bini hang. Dahlah dia langgar peraturan. Lepas tu dapat makan pula. Nampak tak tuan-tuan? Betapa mudahnya Islam. Bila dia balik kepada kaum dia pergi jumpa kaum dia, jumpa adik-beradik kaum kerabat dia. Dia kata, kamu semua menakut-nakutkan aku dengan Islam. Kamu semua menakut-nakutkan aku dengan dosa, dengan hukuman, dengan bebanan dan dengan kesusahan. Sebab aku langgar peraturan, sebab aku bersama dengan isteri waktu bulan Ramadan, kamu ugut aku, takut turunnya syariat, turunnya hukuman berat itu ini. Tetapi bila aku jumpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda memberikan kepada aku kelapangan, memberikan aku keberkatan, bagi aku makanan ni, ada makan lagi. Nampak tak tuan? Syariat Islam. Nampak tak syariat Islam? Dia buat salah. Tapi dalam salah dia itu, bagaimana asas hukum yang ketat itu akhirnya jadi longgak sebab kesusahan dia. Akhirnya dia kena bagi makan 60 orang fakir miskin. Dia tanya Nabi, mana ada orang lagi miskin dari dia? Kalau macam tu, makanan ni semua hang makan sendiri dengan adik keluarga hang. Nabi gelak. Dia balik makanan tu, dapat makan lagi. Buat salah, dapat hadiah lagi. Dapat sedekah lagi. Cuba bayangkan mentaliti ini dengan mentaliti jabatan agama, pihak penguatkuasa agama di negara kita. Jauh beza antara langit dan bumi. Kita tangkap orang macam orang tu penjenayah jahat. Ini satu kesilapan kita. Kita bawa lori jenazah atau van jenazah, pergi tangkap orang yang tak puasa. Ronda. Ni tak puasa, tangkap dia, sabu dia. Kan? Kita tangkap orang khalwat, seolah-olah mereka ni jahat. Mereka ni memang penjenayah besar. Walaupun kita benci dosa yang dibuat, tetapi cara kita tak mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak menjadikan agama ni mudah, kita menjadikan agama ni susah, dibenci oleh orang, ditakuti oleh orang. Sampaikan orang yang buat salah tu akhirnya tinggal kesalahan sebab cintakan sunnah, cintakan Nabi dan cintakan agama. Ini antara benda yang kita nak kena perbaiki. Baik. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, para ulama menyebut bahawa perkara-perkara yang membatalkan puasa yang disepakati oleh para ulama, makan dan minum dengan sengaja. Yang tak sengaja tu macam mandi, tengah mandi air masuk mulut, tak apa, tak ada masalah. Dengan syarat bukan sengaja nganga mulut. Kan?
Mandi sambil nganga mulut itu tak boleh. Muntah dengan sengaja, keluarnya darah haid dan nifas, menjadi gila atau pingsan, tak boleh. Murtad batal puasa. Merokok batal puasa sebab dia disebut syarabat dukan, masuk asap dalam mulut, dalam badan. Berbekam, para ulama berbeza pendapat tentang hijamah. Bekam ni batal tak batal? Jumhur bekam tidak batal puasa tapi makruh. Jumhur bekam tidak batal puasa tapi makruh. Baik, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, bolehkah kita mandi pada bulan Ramadan? Jawapan dia boleh. Tolong mandi, jangan tak mandi bulan Ramadan. Mandi tengah hari, tolong mandi. Lagi perlu, balik-balik sekolah badan berpeluh. Pasal apa tak mandi? Takut nanti makruh. Tak nak mandi. Tak mandi yang makruh, bau busuk, habis orang nak muntah. Kena mandi. Berkumur-kumur dan beristinsyak dalam bulan puasa boleh, tak ada masalah, dengan syarat jangan berlebihan. Kita masukkan air dalam hidung sikit, sedut sikit, kita hembus, kita kumur sikit, boleh, tak ada masalah, jangan berlebihan. Apa hukum mencium isteri dalam bulan Ramadan? Hukum dia adalah dilarang bagi mereka yang baru bernikah atau orang muda yang tak mampu mengawal nafsu, haram. Adapun bagi orang tua yang mampu mengawal nafsu, hukumnya harus. Bersiwak dalam bulan Ramadan adalah sunnah. Nabi SAW tidak meninggalkan siwak walau dalam bulan Ramadan. So siwaklah, gosok gigi, tak ada masalah. Guna ubat mata, bubur air mur dalam mata, tak batal puasa, boleh buat. Ubat tek telinga dalam telinga, tak ada masalah, tak batal puasa. Yang dikatakan batal dalam puasa, memasukkan sesuatu dalam anggota tubuh yang memberi makan dan minum atau memberikan kepuasan seksual, yang tu batal. Memasukkan sesuatu dalam anggota tubuh badan, rongga-rongga tubuh badan yang memberi makan dan minum atau kepuasan seksual, yang tu batal. Korek hidung tak batal puasa. Tapi puas Ustaz, itu puas korek hidung lain, dia tak batal. Dia tak batal. Begitu juga suri rumah yang masak atau tukang masak yang merasakan makanan, tak ada masalah, dengan syarat tidak sampai kepada jaufi, kepada al-jauh ni, maknanya tak masuk kengkung. Malaya blughu jaufihi, selagi mana tak sampai kengkung dia okey, tak ada hal. Jadi kalau kita rasa makanan manis ke masin, lepas tu kita ludah balik, tak ada masalah. Ustaz, kalau rasa daging boleh? Daging pun boleh. Ambil daging, gigit-gigit, kunyah-kunyah, sedap. Tapi luah balik lah. Luah balik. Jangan lepas dah kunyah-kunyah sedap, telan batal. Jelas tak? Nak boleh rasa apa pun, boleh rasa. Nak rasa manis ke, masin ke, pahit ke, boleh. Tetapi dengan syarat kena luah balik, kumur mulut. Kan, kita kadang masak daging, nak tahu daging tu keras ke, liat ke apa kan? Boleh, test daging. Gigit-gigit daging, kunyak-kunyak sedap ni, lembut dah ni, okey, luah balik sayang membazir ni, dalam Islam kita tak boleh membazir. Telan batal. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, para ulama menyebut antara perkara yang makruh dalam bulan Ramadan ialah 3 perkara. Satu, banyak tidur. Hadis Nabi SAW yang mengatakan tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah adalah hadis yang dhaif jiddan, hadis yang tidak sahih. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah adalah hadis yang tidak sahih, palsu, bukan dari Nabi. Okey, so tidur bukan ibadah. Tetapi kalau tidur dengan niat nak qiyamul lail, berkailulah, maka itu ibadah. Beza. Kita tidur memang niat nak qiyamul lail, malam sekali lagi tidur nak qailulah, nak bagi ada tenaga nak qiyamul lail, maka itu ibadah. Adapun daripada pagi sampai petang kita tidur, bangun-bangun buka puasa, itu bukan ibadat. Itu cari pasal. Baik sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, bagaimana orang yang mengeluarkan air mani dengan sengaja batal puasa? Keluar air mani dengan tidak sengaja tidak batal puasa. Bagaimana orang yang
disebut pada bulan Ramadan berdusta dan mengumpat. Adakah batal puasa? Jumhur mengatakan tidak batal. Tetapi ulama bersepakat pahala puasanya binasa. Pahala dia habis. Rosak pahala puasa dia. Dia tidak mendapat apa-apa kecuali al-jau' wal atash. Dapat lapar dan dapat dahaga saja. Baik, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, sebelum kita balik, maka saya ingin menjelaskan bahawa sesungguhnya pada orang yang berpuasa ini mereka mendapat keistimewaan. Sesiapa yang terbaik puasanya, dia akan mendapat kegembiraan pada hari bertemu Allah. Sebagaimana kata Nabi, diberikan dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa, iaitu orang yang bertemu Allah dan ketika berbuka puasa. Dua kegembiraan. Satu seronok nak buka puasa, yang kedua seronok ketika bertemu Allah. Dan pada hari kiamat ada pintu daripada pintu-pintu syurga yang dikenali sebagai Rayyan. Pintu yang berbau harum, yang dijadikan dari pintu tersebut orang-orang yang berpuasa akan memasukinya. Apa makna orang-orang yang berpuasa? Ahlus Siyam. Ahlus Siyam ini ialah orang yang puasanya itu istimewa, dan dia tergolong sebagai ahli berpuasa kerana dia berpuasa dengan terbaik, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dituntut bagi orang yang melakukan puasa 3 amalan sunat. Yang pertama, qiraatul Quran. Kerana bulan Ramadan syahrul Quran, bulan syahrul Quran. Sehingga kan Imam Malik menutup pengajian dia. Imam Malik dia berhenti belajar, dia fokus Quran. So bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Quran, Quran dan Quran. Dilakukan solat malam tu sebab nak baca Quran. Sebaik-baik tempat bacaan Al-Quran adalah dalam solat. Yang kedua, disunahkan bagi orang yang berpuasa ialah bersedekah, infak. Infak Ramadan. Kerana Nabi SAW seperti angin, lebih cepat dari angin, laju dalam bab bersedekah dalam bulan Ramadan. Dan yang ketiga, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, dituntut dalam bulan Ramadan adalah i'tikaf. I'tikaf ni maknanya tidak menyibukkan diri dalam hal-hal dunia. Ini terbalik kita, orang Melayu kita. Bulan Ramadan bulan paling busy. Orang bulan Ramadan ni kalau beragama, masyarakat yang beragama, bila mai bulan Ramadan, bulan pasif. Pasif dunia, aktif akhirat. Bulan Ramadan bulan yang mana kita dituntut qiyamul lail. Bulan Ramadan dituntut untuk kita melakukan tahajud dan iktikaf. Iktikaf ni duduk berzikir mengingati Allah. Ibadat khusus banyak. Satu bila mai bulan Ramadan, para sahabat Nabi akan menutup dakakin kedai-kedai mereka, tutup kedai. Dan banyak beriktikaf, banyak mengingati Allah, dan banyak beruzlah dunyawiyah. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan semua orang puasa. Keperluan makanan tak perlu sangat. Semua orang puasa. Semua orang puasa, tak perlu makan banyak. Tak perlu makan banyak, duduk rumah. Dah cukup dah. Makan sikit. Kita terbalik, bulan Ramadan makan banyak. Sebab nak qada balik. Makan tengah hari, makan petang, makan pagi. Nak qada dalam makan malam tu. Bulan Ramadan pula buka bazar Ramadan, kedai-kedai lagi buka. Dulu tak ada lah, lagi ada. Terbalik masyarakat kita. Ini antara benda yang kita kena perbaiki, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, antara adat dan ibadah. Adat dan ibadah tunging terbalik kita. Bulan Ramadan adalah bulan cari duit. Kawan saya main bulan Ramadan, dia kata dia boleh dapat 40,000 sebulan. 40,000 sebulan buka pasar malam. Buka bazar Ramadan, dia berniaga, dia kata dapat 40,000 sebulan. Untuk makluman tuan-tuan, dulu di Kuala Lumpur, jalan Masjid Jamek dekat Kuala Lumpur, belakang tu lah lorong tu kan. Jalan tar tu. Depa berebut tapak daripada di BKL, berebut tapak tu. Depa kata satu tapak tu boleh jual balik dekat orang 50,000 satu tapak. Boleh untung. Jual 50,000 satu tapak pun orang beli sebab dapat untung banyak. Manusia rupanya keluar pergi bulan puasa tu, lagi ramai orang keluar. Sepatutnya bulan Ramadan lebih banyak orang iktikaf. Terbalik kita.
puasa kita menyalahi puasa sunnah. Orang patutnya waktu bulan puasa kita duduk rumah, duduk masjid, kita terbalik pergi berjalan. Boleh tengok orang bazar Ramadan. Lepas tu pula ada cerita-cerita filem best-best bulan Ramadan. Lepas tu pula bulan Ramadan banyak aktiviti sana, aktiviti sini, program sana, program sini. Terbalik, kena pasif. Duniawi kena pasif. Dan banyak tidur siang. Maka sebab itu bulan Ramadan sepatutnya kita bulan berjimat. Sikit makan, sikit belanja, banyakkan sedekah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, memang terbalik. Lepas tu mai hari raya, kita kembali berbuat dosa. Kerana Ramadan kita tidak menghalang kita daripada perkara-perkara buruk dan keji. Ini yang perlu kita ubah. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, jangan menggantikan syaitan dalam bulan Ramadan. Syaitan kena ikat, kita pula ganti dia. Ambil shift dia. Itu sebaik-baik, seburuk-buruk orang. Dia ganti shift syaitan. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebelum kita tutup majlis kita, kita buka kepada sesi soalan. Kalau ada anak-anak dan sahabat-sahabat yang nak bertanyakan soalan, silakan. Baik. Ada hadis yang menyebutkan kalau dalam tangan kita ada minuman atau ada makanan ketika sedang sahur. Ketika kita nak sahur kan, di tangan kita ada makan, ada minum, tiba-tiba terdengar azan. Dalam keadaan kita belum minum lagi. Ada hadis menyebutkan bahawa jangan letak minuman itu atau letakkan makanan itu sehingga kita minum. Mana teruskan minum dulu. Di tangan kita, kita nak sahur, kita nak minum, nak makan, tapi tak sempat nak minum, nak makan, dah azan subuh. Ada riwayat mengatakan kita terus minum dan terus makan. Dan hadis ini diamalkan oleh ramai orang. Tetapi hadis itu lemah, dhaif. Pendapat yang kuat ialah hadis itu tidak dipakai, menyalahi jumhur. Jumhur mengatakan bila azan berhenti makan. Maka sebab itu kita kena makan dan minum waktu sahur sebelum azan. Sebelum azan. Sebelum mendengar azan boleh makan dan boleh minum walaupun dah masuk waktu. Tapi tak azan lagi, boleh. Yang tu boleh. Itu ada qaul yang kuat. Kita makan, kita minum, kan? Sebab tak azan lagi. Makan minum. Tapi kalau ikut jam ni dah azan ni. Masuk waktu dah ni. Tak apa. Tak azan lagi. Kan? Kita pun makan minum. Dah azan, kena berhenti. Wajib berhenti. Jika tidak, batal puasa. Selagi tak dengar azan, boleh. Ada riwayat yang kuat dalam masalah tu. Cuma jangan cari pasal lah. Kita sengaja pergi jeopardize, pergi potong wire speaker masjid. Muazzin duk azan bukan main kuat, tapi kita tak dengar. Pasal apa? Kita pergi potong speaker. Itu tak boleh. Yalah. Maksud kena ni lah, kena betul-betul bagi perhatian. Begitu juga berbuka puasa disunnahkan awal. Nabi SAW menyebutkan bahawa umat Islam akan berada dalam kebaikan selagi mana menyegerakan futur, berbuka puasa. Dan untuk buka puasa terbalik, tak perlu dengar azan. Buka puasa tak perlu tunggu azan. Kalau masuk waktu walaupun belum azan, boleh buka puasa. Jelas? Syarat dia bukan mesti dengar azan. Syarat dia adalah masuk waktu. Jadi terbalik. Sahur kita dengar azan. Azan masuk baru kita berhenti makan. Tetapi berbuka puasa bila mana telah azan, kita buka puasa lah. Wajib lah. Tapi kalau tak azan pun, waktu dah masuk, yakin, buka puasa. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak digugurkan dengan syak. Jalan. Cuma kalau yang sahur tadi nak kena bagi penjelasan sikit. Janganlah kita bangun pukul 7 pagi. 7 pagi dah ni. Tak apa, tak dengar azan, makan lah. Itu cari pasal lah. Dia maksudnya ialah kita berada di antara waktu was-was. Maknanya boleh makan tak boleh makan, makan. Selagi tak dengar azan, makan. Walaupun rasa macam dah masuk, tetapi tak azan lagi, masa tu boleh makan lagi. Ada rukhsah, boleh makan lagi. Tapi kalau dah azan, kena berhenti. Jelas? Jelas. Jadi sebab dalam riwayat disebut para sahabat Nabi, mereka ada 2 tukang muazzin, tukang azan.
Mereka ada Abdullah bin Ummi Maktum dan Bilal bin Rabah. Bilal akan azan waktu malam. Bilal dia akan azan waktu malam. Abdullah bin Ummi Maktum dia azan waktu siang. Jadi dia tidak akan azan subuh sehingga dibawa oleh para sahabat. Maknanya para sahabat dia makan dulu, dah makan dah kenyang, baru dia suruh dia azan. Jelas tak? So dia akan azan bila dia bagi tahu dia. Sebab dia buta, dia tak nampak. Dia akan azan bila orang bagi tahu dia. Jadi di situ menunjukkan, sebab nak tahu masuk waktu kena tengok langit. Kena tengok langit. Dia buta, dia tak boleh nampak langit. Zaman tu belum ada jam. So dia hanya dapat mengetahui masuk waktu daripada makluman orang ramai. Dan orang, para sahabat Nabi tak maklum kat dia. Sehingga daripada selesai makan, baru bagi tahu. Jadi kaedah tu menunjukkan bahawa waktu sahur, azan. Waktu maghrib, bila tengok langit. Dah masuk waktu, boleh makan. Jelas? Dan orang-orang Syiah, mereka tidak makan dan minum sehingga nampak bintang di tengah malam. Jangan lewatkan buka puasa. Lewat buka puasa itu geng Syiah. Syiah ni memang mereka tak buka puasa maghrib. Mereka tunggu isyak dulu. Masuk isyak, barulah mereka buka puasa. Bila dah ada bintang di langit, dah gelap langit, baru mereka buka puasa. Sebab bagi mereka malam tu waktu isyak, bukan waktu maghrib. Kita jangan ikut Syiah. Kita ikut sunnah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.